Okey, untuk kelas tutorial kali ini, boleh lihat muka surat 31 dalam buku teks tingkatan 2 anda semua. Okey, dekat situ ada tulis eksplorasi seni kan. Okey, untuk kelas tutorial kali ini, cikgu akan, bukan cikgu sajalah, kita semua, saya dengan kamu semua, kita akan buat eksplorasi, iaitu eksperimentasi dan penerokaan dalam media catan, dalam catan tajuk kita. Okey, apa yang kita akan belajar kali ini adalah untuk tingkatan 2 ni, cikgu akan ajar kamu media cat air. Dalam catan ni ada banyak media yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, media cat minyak, akrilik, tempera, fresco dan cat air inilah yang kita akan belajar ni. Jadi untuk media cat air ni, kita ada beberapa alat dan bahan. Untuk alat yang akan kita gunakan adalah pensel 2B untuk lakaran, berus dan pelet. Ini adalah alat yang kita akan gunakan: berus, pelet dan pensel. Manakala untuk bahan yang kita akan gunakan adalah bahan utama adalah cat air sendiri. Cat air yang cikgu suggestkan untuk kamu, watercolor banco, sebab saya rasa ini yang paling sesuai untuk kamu tingkatan 2, sebab dia murah harga dia. Dan kalau yang berkemampuan boleh gunakan alpha watercolor. Ini cikgu selalu guna, yang ni dia punya kualiti elok. Tapi kalau susah nak dapat dekat kawasan kampung, yang ni boleh juga kita guna, itu banco watercolor. Sebab dia punya sifat ni lebih kurang macam watercolor banco juga. Kalau tak dapat yang watercolor ni, boleh ambil yang ni je, cikgu terima. Manakala untuk permukaan yang kita akan lukis, ada 2 jenis permukaan yang cikgu akan tunjukkan, iaitu cartridge paper. Pertama, cartridge paper. Cartridge paper ni dia punya paper macam paper biasa dalam buku lukisan, kertas biasa yang kita selalu guna dekat sekolah tu lah, yang dekat bengkel seni. Yang ni ada. Yang kedua adalah watercolor paper. Watercolor paper ni memang khas untuk watercolor dan harga dia agak mahal. Jadi cikgu tak akan suruh kamu semua guna watercolor paper. Tapi kalau mampu, boleh guna. Untuk dekat Terengganu ni, cikgu rasa ada dekat JT Stationery. Kalau yang tak ada, boleh guna A3 biasa je, sebab A3 ni murah, boleh jumpa dekat kedai-kedai kat kampung kan. Tu je lah untuk alat dan bahan yang kita akan gunakan. Jangan lupa sediakan air dalam bekas air dan tisu ataupun kain untuk kita lap kita punya cat. Dan seterusnya kita akan guna watercolor ni untuk lihat teknik-teknik yang ada dalam cat air pula. Okey, untuk teknik yang ada dalam cat air ni, catan cat air. Cat air ada 4 sahaja teknik. Okey, dalam buku teks kita pada muka surat 31 lagi, 4 teknik tersebut adalah basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering dan kering atas basah. 4 tu sahaja. Dekat situ kita boleh nampak dekat buku teks kita, dekat bahagian bawah tu ada 4 jenis teknik. Jadi untuk tutorial kali ni, cikgu akan tunjukkan 4 teknik tersebut, cara nak buat dan macam mana kesan dia dekat kedua jenis permukaan, iaitu permukaan watercolor paper dan permukaan cartridge paper. Okey, cikgu akan gunakan teknik, cikgu akan buat teknik basah atas basah dulu. Basah atas basah ni maksud dia permukaan basah dan media yang kita gunakan tu basah. Jadi permukaan basah, kita kena basahkan kita punya permukaan dulu. Cara nak basahkan permukaan, kita celup air macam biasa. Basahkan kita punya kertas dulu. Pulang nak letak banyak mana. Kalau kita rasa tu dah basah, kita celup lagi. Kita ambil kita punya watercolor. Kita ambil warna biru. Okey, sekarang dah basah, kita letak dekat tempat air tadi. Okey, kegunaan teknik basah atas basah ni
biasanya orang guna untuk background ataupun biasanya background lah, sebab dia macam pudar-pudar, lepas tu dia macam meluas sebab dia basah kan, jadi dia ikut air tu. Untuk teknik ni dia agak susah untuk kita kawal, tapi seronok kalau kita pandai guna. Kita boleh gunakan tone, okey, macam ni. Okey, kita akan tengok kesan dia dekat cartridge paper pula. Tadi cikgu guna watercolor paper. Boleh nampak watercolor paper dia punya warna kuning-kuning sikit. Cartridge paper dia warna macam biru sikit. Okey, ini cikgu akan gunakan untuk cikgu guna dekat permukaan cartridge paper. Cikgu guna warna biru juga supaya kita nampak dia punya perbezaan. Lap dulu, lepas guna warna biru, celup air, lap. Kalau kita nak guna warna lain, lap. Lepas tu celup lagi. Kita nak buat teknik basah atas kering. Jadi basah atas kering, permukaan tu kering, yang basah tu berus kita. Jadi biar permukaan kita macam ni, kita basahkan kita punya berus saja. Contoh, kita guna warna oren. Okey, sekarang ni basah. Sikit, basahkan lagi, dah nampak basah. Okey, cikgu guna dekat permukaan yang kering. Nampak tak? Penggunaan berus dia jadi makin mudah sebab kita tak perlu lawan air yang dekat permukaan tu kan. So dia punya kesan nampak lagi cantik. Kebiasaannya orang guna teknik ni adalah bila tempat tu objek kita nak guna, kita nak fokus pada objek tu, kita guna teknik basah atas kering ni. Teknik ni paling cantik lah kalau kita nak guna. Permukaan kering guna. Terusnya cikgu akan buat teknik kering atas kering. Kering atas kering ni berus kita kering, mungkin lambat-lambat sikit okey je. Dan kertas kita kering. Contoh cikgu buat warna hijau. Okey, ini teknik kering atas kering. Nampak? Teknik kering atas kering ni kita akan gunakan bila kita nak buat tekstur. Contoh nampak tak? Sebab dia kering kan, dia akan jadi macam ada kesan berus. So dia akan wujudkan tekstur dekat kawasan tu. Ini bila dekat cartridge paper. Seterusnya cikgu akan gunakan teknik terakhir, iaitu kering atas basah. Macam biasa, kering atas basah kita kena basahkan kita punya permukaan. Setiap kali nak guna warna lain, kena basuh berus dan lap berus tu supaya tak ada warna yang lepas. Okey, cikgu dah basahkan di permukaan. Cikgu akan guna warna pink. Pink ke merah. Okey, ni kering, ni basah. Kering dekat berus, basah dekat kertas. Cikgu guna. Tak lagi sebab kita nak guna kering kan. Teknik ni susah kita nak kawal. Kita kena kawal dengan air yang kita letak ni. Basahkan lagi atas cartridge ni. Kita tengok dia punya efek.
gelap berus. Sebab kita nak guna kering atas basah. Okay, ni kering, ni basah. Dia meluas, dia ikut permukaan air tu. Okay, macam tu. Ni adalah kesan watercolor, teknik watercolor di kertas yang berlainan. Ni watercolor paper, ni cartridge paper. Perbezaan yang paling ketara yang kita boleh tengok dekat kedua kertas ni, pertama sekali yang bagi cikgu lah, kertas tu tak menggelembung. Bila tengok dekat cartridge paper, bila tengok, nampak ke tak daripada tepi, kertas dia jadi gelembung sebab nipis. Jadi di air tu buatkan kertas tu permukaan dia tak rata. Kalau untuk watercolor paper ni dia rata, dia gelembung juga tapi tak gelembung macam cartridge paper. Manakala untuk efek dia lagi cantik bila ada dekat watercolor paper. Contoh basah atas basah ni, dia nampak lagi okey lah. Kalau daripada dari mata kita, dia nampak macam cantik sikit. Contoh kita tengok yang ni, kita bandingkan dengan yang ni kita nampak kesan tone dia semua. Ini dia jadi sama. Kalau yang ni kita nampak sebab dia tak sebab yang ni gelembung, dia jadi macam lain sikit. Kalau yang ni dia perbezaan dia tu tak ketara sangat, tapi kalau nak bagi lukisan tu nampak kemas, seeloknya guna watercolor paper. Tapi untuk peringkat kamu ni, cikgu sarankan guna cartridge paper saja, sebab cartridge paper ni harga dia murah. So bolehlah kamu guna nak buat eksperimen, nak belajar kan. Okey, dah siap semua kan tengok teknik-teknik yang cikgu tunjukkan. Jadi dah sampai masa cikgu nak bagi tugasan dekat kamu semua. Tugasan untuk kamu semua pada minggu ini adalah hasilkan macam cikgu buat ni. Hasilkan, ambil kertas satu, hasilkan lukisan objek dengan keempat-empat teknik yang kita pelajari. Jadi cikgu nak kamu ambil kertas lukisan, bahagi 4 macam ni. Pilih satu objek, contoh kamu nak buah oren, lukis 4 buah oren dalam setiap kotak tu. Dan setiap kotak tu kamu kena buat satu teknik. Contoh kotak ni buat buah oren dengan teknik kering atas kering. Kotak ni buat buah oren dengan teknik kering atas basah. Jadi dan seterusnya lah keempat-empat ni. Jadi cikgu nak kamu semua hasilkan kerja ni untuk minggu ni. Minggu depan cikgu nak tengok. Okay, Assalamualaikum. Okay, selamat melukis dan selamat berkarya.